Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan dan coach. Terima kasih kerana menghadiri Jimmy kita orang pada petang ini. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai sepak takraw. Sejarah sepak takraw. Permainan sepak raga wujud sejak 600 tahun lalu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain dimainkan oleh golongan bangsawan, rakyat jelata juga menggemari permainan ini. Dalam sejarah Melayu, menceritakan tentang Raja Muhammad, putera Sultan Mansur Shah Muhammad, tertanggal tanjaknya akibat terkena bola raga tendangan tum besar. Bola sepak raga diperbuat daripada bila-bila rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa 2 atau 3 lapis. Dalam permainan sepak raga, beberapa pemain berdiri dan membentuk satu bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambun bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimam bola itu dengan kakinya sekali atau beberapa kali. Sebelum menendang ke arah pemain lain, pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimam bola itu dan mengawalnya supaya terjatuh ke bumi. Jika bola itu jatuh, permainan dalam pusingan tersebut ditamatkan. Permainan ini memulakan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan. Matlamat setiap pemain ialah memantapkan kemahiran menerima hantaran bola raga dan menimanya dengan selesa selama yang mungkin. Jangka masa permainan tidak ditentukan kecuali dalam pertandingan yang lazimnya dianjurkan sebagai acara berpasukan. Pasukan yang berjaya membuat timbangan paling banyak dalam satu tempoh yang ditetapkan dikira menang. Pada masa ini, sepak raga tiada lagi dimainkan. Ianya telah ditukar dengan nama kepada sepak takraw. Sepak takraw mengadukan dua pasukan yang dipisahkan oleh jaring, seperti dalam permainan badminton. Pasukan sepak takraw terdiri daripada 3 pemain. Tekong melakukan sepak mula dan mengawal bahagian belakang gelanggang. Apik kiri dan apik kanan mengawal bahagian hadapan gelanggang dan memikul tugas utama mematikan bola di gelanggang lawan. Sepak takraw atau sepak takraw merupakan sejenis permainan di antara dua pasukan atau regu yang dianggotai oleh 3 orang pemain bagi setiap regu. Mempunyai jaring yang memisahkan di antara kedua-dua regu dan dimainkan di gelanggang yang berukuran sama seperti gelanggang badminton. Bola takraw pula pada asalnya diperbuat daripada rotan dan kini telah digantikan dengan penggunaan bola sintetik. Sepak takraw mula dipertandingkan buat pertama kalinya di peringkat antarabangsa pada tahun 1965 di Sukan C yang telah diadakan di Malaysia. Sebelum jawatan kuasa pengelola Sukan C menerima sukan ini, perbincangan yang hangat telah berlaku di antara wakil-wakil Malaysia dan Singapura dengan wakil-wakil dari negara Thai dan Burma bagi membincangkan mengenai dengan nama permainan ini. Akhirnya, atas dasar bertolak ansur, jawatan kuasa pengelola Sukan C telah memutuskan bahawa permainan ini hendaklah dinamakan permainan sepak takraw, iaitu gabungan perkataan sepak dan takraw menjadi satu perkataan. Sepak daripada perkataan dalam bahasa Melayu, manakala takraw pula berasal daripada perkataan dalam bahasa Thai yang bermaksud bola. Dengan itu, lahirlah perkataan sepak takraw. Dan kini permainan sepak takraw telah pun mengalami evolusi di mana permainan bergu yang dimainkan oleh 2 orang pemain bagi setiap pasukan telah pun diperkenalkan. Seterusnya, peraturan sepak takraw. Gelanggang. Ukuran gelanggang berukuran 13.4 kali 6.1 meter dan bebas dari sebarang gelanggang dan 1.55 meter, 1.45 meter untuk wanita. Di tiang A 1.55 meter, 1.42 untuk wanita. Ukuran di tepi tiang 1.52 meter, 1.45 meter untuk wanita. Ukuran di bahagian tengah jaring. Bagi pemain-pemain pula, setiap perlawanan dimainkan oleh 2 regu, yang mana setiap regu mempunyai 3 orang pemain. Salah seorang daripada pemain hendaklah berada di belakang yang dinamakan tekong.
atau server. Dua orang lagi pemain hendaklah berada di hadapan, seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan. Pemain di sebelah kiri dinamakan apik kiri, manakala yang berada di sebelah kanan dinamakan apik kanan. Kedua-dua pemain dinamakan apik. Kejohanan antara regu. Setiap regu hendaklah mempunyai minimum 3 orang pemain dan maksimum 5 orang pemain. Satu regu mempunyai 3 orang pemain dan 2 orang pemain simpanan. Yang kesemua mesti didaftarkan. 3 orang pemain mestilah berada di gelanggang semasa diperkenalkan. Mana-mana regu yang bermain kurang daripada 3 orang tidak dibenarkan bermain di kejohanan tersebut dan dianggap kalah. Kejohanan berpasukan. Pasukan hendaklah mempunyai tiga regu di mana bilangan pemain minimum 9 orang pemain dan maksimum 12 orang. Setiap nama pemain hendaklah didaftarkan untuk bermain di dalam perlawanan. Maksimum 3 pemain didaftarkan sebagai pemain simpanan. Seorang pemain cuma boleh bermain untuk satu regu sahaja. 9 orang pemain mestilah berada di gelanggang semasa diperkenalkan. Mana-mana pasukan yang pemainnya kurang daripada 9 orang tidak dibenarkan bermain di kejohanan tersebut dan dianggap kalah. Bagi pakaian pemain pula, semua pakaian pemain hendaklah bersesuaian dan menepati ciri-ciri kejohanan sepak takraw. Mana-mana peralatan yang boleh menolong melajukan bola atau mencepatkan pergerakan pemain dan membahayakan pemain adalah dilarang sama sekali. Pemain hendaklah memakai jersey t-shirt atau berseluar pendek. T-shirt berkolar bulat dengan seluar sehingga paras lutut untuk wanita dan berkasut sukan dengan tapak getah. Adalah dilarang pemain memakai sebarang benda pakaian yang boleh membahayakan pasukan lawan semasa pertandingan. Dalam keadaan sejuk, pemain-pemain dibenarkan memakai tracksuit. Sebarang benda yang dipakai oleh pemain dianggap sebahagian dari anggotanya. Jersey t-shirt mestilah dimasukkan ke dalam seluar. Sebarang alatan benda yang boleh melajukan bola takraw atau mempercepatkan pergerakan main tidak dibenarkan. Ketua regu hendaklah memakai armband di lengan kirinya. Semua jersey t-shirt hendaklah bernombor di antara 1 hingga 15 di bahagian belakang. Setiap pemain mestilah diberi satu nombor tetap sepanjang kejohanan. Hanya nombor 1 hingga 15 dibenarkan untuk digunakan oleh setiap pasukan bertanding. Nombor ini hendaklah berkurang tidak kurang dari 19 cm tinggi. Seterusnya gantian dia. Untuk pergantian pemain pula, mana-mana pemain yang telah bermain atau disenaraikan sebagai pemain simpanan dalam mana-mana regu tidak dibenarkan bermain dalam regu yang lain di dalam pertandingan yang sama. Gantian pemain boleh dibenarkan pada bila masa dengan permintaan pengurus pasukan, jurulatih rasmi kepada pengadil semasa bola tidak di dalam permainan. Dalam acara regu, setiap regu boleh menamakan maksimum 2 orang pemain simpanan bagi setiap perlawanan di samping 3 pemain yang sedia ada. Setiap regu dibenarkan membuat maksimum 2 kali pertukaran bagi setiap set. Dalam acara pasukan, setiap regu boleh menamakan maksimum 1 seorang pemain simpanan bagi setiap perlawanan di samping 3 pemain yang sedia ada dalam satu perlawanan. Setiap regu dibenarkan membuat maksimum 2 kali pertukaran bagi setiap set. Semua pertukaran pemain hendaklah mendapat kebenaran daripada pengadil rasmi dan pertukaran hendaklah dilakukan di tepi gelanggang di mana pengadil bertugas nampak semasa pertukaran pemain dilakukan.
Pertukaran pemain boleh dilakukan apabila antara kiraan mata telah dijalankan atau semasa permulaan set. Satu atau lebih pertukaran pemain boleh dilakukan dalam masa yang sama bagi acara regu sahaja. Jika regu memulakan set dengan pemain yang berbeza dari set yang sebelumnya, maka dianggap pertukaran telah dilakukan untuk set yang baru. Seterusnya, setiap regu dibenarkan membuat pertukaran pemain atas sebab kecederaan. Sekiranya kedua-dua pertukaran pemain belum dilakukan di dalam set tersebut, maka kedua-dua pertukaran pemain maka perlawanan diberhentikan dan regu ini dianggap kalah. Mana-mana regu yang mempunyai kurang daripada 3 orang pemain tidak dibenarkan meneruskan perlawanan dan dianggap kalah. Jika pemain diperintah keluar gelanggang dikenakan kad merah ataupun hukuman, maka regu tersebut dibenarkan membuat pertukaran pemain sekiranya kedua-dua pertukaran masih belum dilakukan di dalam set tersebut. Jika kedua-dua pertukaran telah dilakukan dalam set tersebut, maka perlawanan akan ditamatkan dan regu pemain yang dikenakan kad merah dianggap kalah. Next. Untuk undian dan warm up, sebelum permainan dimulakan, pengadil akan membuat undian dengan kehadiran kedua-dua ketua regu. Ketua regu yang memenangi undian yang akan kalah undian hendaklah memilih baki pilihan regu yang menang undian. Kedua-dua regu hendaklah mematuhi keputusan pengadil. Regu yang memenangi undian akan memulakan warm up selama 2 minit dan diikuti oleh regu yang satu lagi. Hanya 5 orang sahaja yang dibenarkan bergerak bebas di dalam gelanggang dengan menggunakan bola rasmi. Seterusnya, bola takraw. Bola takraw yang dulunya diperbuat daripada rotan hendaklah berbentuk bulat. Ianya diperbuat daripada satu lapisan fiber sintetik. Bola takraw mestilah mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu mempunyai 12 lubang. Maafkan saya. Bola takraw mestilah mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu mempunyai 12 lubang, mempunyai 20 pertemuan silang, ukuran garis lilitnya mestilah di antara 0.41 meter hingga 0.34 meter, 43 meter untuk pemain lelaki dan 0.42 meter hingga 0.44 meter untuk pemain wanita. Berat bola sebelum dimainkan di antara 170 gram hingga 180 gram untuk pemain lelaki dan 150 gram hingga 160 gram untuk pemain wanita. Bola takraw boleh mempunyai satu warna, berbagai warna dan warna yang terang tetapi tidak mempunyai warna yang boleh mengganggu prestasi pemain. Bola takraw juga boleh diperbuat daripada getah sintetik ataupun bahan lembut yang tahan lama bagi membaluti permukaan bola dan ianya tidak akan mencederakan pemain. Penguat bola takraw ini hendaklah mendapat kelulusan daripada ISTAF sebelum dimainkan di mana-mana kejohanan antarabangsa. Kejohanan antarabangsa yang mendapat restu ISTF ISTAF termasuk Sukan Olimpik, Kejohanan Dunia, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Sukan SEA. Hendaklah menggunakan bola takraw yang telah diluluskan oleh pihak ISTAF sahaja. Next. Seterusnya saya akan memberikan peluang kepada rakan saya Alif untuk bercerita tentang kemahiran asas dalam sepak takraw.
Kalau ada soalan ke atau apa-apa yang tidak faham, boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah kita orang akan jawab. Hmm. Kalau buat masa sekarang tak ada soalan, tak apa. Kita akan lanjutkan dengan video kemahiran asas. Okay. Tadi kita orang tunjukkan dia punya secara teori dan kita orang akan tunjuk bagi secara praktikal bahawa
Okay, kita buka balik sesi soalan. Kalau korang ada nak tanya apa pasal takraw, okay, kita orang mungkin akan jawabkan korang. Okey, soalan daripada ada orang bertanya. Untuk takraw apa hukuman yang ada? Hukuman untuk takraw dia mempunyai kad, iaitu kad kuning dan kad merah tak silap saya. Betul tak silap? Betul. Secara bagi saya terangkan secara lebih detail, kad kuning ini boleh dikenakan kepada pemain seperti berikut, iaitu tidak menunjukkan semangat kesukanan dan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan etika sukan yang boleh menjejaskan keseluruhan pertandingan. Yang kedua adalah memaki atau mengeluarkan kata-kata kesat ataupun berulang kali melanggar undang-undang permainan dan pertandingan semasa pertandingan tersebut. Seterusnya adalah dengan melambat-lambatkan permainan dan masuk keluar gelanggang tanpa kebenaran pengadil. Kedua pula adalah kad merah, macam lebih kurang seperti bola lah. Kad merah ni ialah kelakuan buruk oleh pegawai-pegawai pasukan. Kesalahan-kesalahan yang perlu dihukum adalah pemain boleh diberikan kad merah jika melakukan kesalahan berikut. Contohnya macam masih berdegil dan berkelakuan buruk setelah diberi amalan oleh pengadil, berkelakuan ganas dengan niat setelah diberikan amaran oleh pengadil, meludah kepada pihak lawan, memaki dan mengeluarkan kata-kata kesat, menerima kedua kad kuning dalam perlawanan. Okay, untuk soalan yang kedua daripada Batisha, saya nak tanya, apakah perkara-perkara yang membatalkan takraw? Untuk perkara-perkara yang membatalkan takraw ni sebenarnya ada banyak, tapi kita orang akan share sedikit tentang perkara-perkara yang membatalkan takraw. Untuk bagi pihak sepak mula, apik yang membuat campakan, memain-mainkan bola ataupun seperti menghempas, mencampak dan lain-lain cara. Selepas pengadil mengumumkan mata, mana-mana apik yang meningkatkan kaki atau memijak garisan tengah ataupun melintasi atau menyentuh jaring semasa membuat campakan untuk servis. Seperti yang kita lihat tadi dalam ada gelanggang tu, dia punya ada garisan di tengah dan separa garisan di kiri dan kanan. Tekong ataupun server melompat dan semasa melakukan sepak mula atau kaki memijak garisan yang garisan tengah sebelah tekong. Arif, tunjukkan slide untuk gelanggang. Seperti anda lihat ada garisan tengah tu. Garisan tengah tu untuk adalah untuk tekong. So sekiranya dia sebelum membuat servis, semasa membuat servis, kaki dia terpijak garisan sebelum atau semasa melakukan sepak mula, maka itu membuatkan servis tersebut adalah batal. Seterusnya adalah bola menyentuh pemain terlebih dahulu sebelum melepasi ke belakang lawan. Seterusnya adalah bola melintasi jaring tetapi jatuh di luar gelanggang dan bola macam bola tak lepas jaring ke gelanggang lawan lah. So maksudnya servis itu adalah batal. Pada pendapat awak, apakah kebaikan yang pemain akan buat screening dia menghasilkan semua permainan? Bagi pendapat kebaikan, saya akan serahkan kepada Alif Imran untuk pendapat.
Okay, pada pendapat saya lah, kebaikan pemain sekiranya mereka dapat mengaplikasikan semua ni, mereka dapat bermain takraw dengan cara yang betul dan profesional. Selain itu, dia dapat mengelakkan daripada kecederaan berlaku apabila seorang pemain tu dapat bermain takraw dengan cara yang betul, teknik yang betul dan skill betul. InsyaAllah dia boleh jadi pemain takraw untuk mewakili universiti ataupun negeri mungkin, dengan rezeki, siapa yang tahu ya. Okey, soalan seterusnya, sistem kiraan mata bagi takraw. Okey, sistem kiraan mata bagi takraw, Haslam nak jawab ke? Biar saya yang jawab. Aku jawab dulu. Arif, silakan saudara Arif. Untuk sistem kiraan mata, bila perkara batal dilakukan oleh sama ada sebahagian sepak mula atau menerima sepak mula, satu mata akan diberi kepada pihak lawan termasuk melakukan sepak mula seterusnya. Mata kemenangan maksimal untuk setiap set lalu satu mata. Permainan dijalankan di dalam 2 set dengan 2 minit rehat di antaranya. Jika masing-masing negeri memenangi satu set, permainan akan diteruskan dalam set ketiga yang dinamakan tie break dengan 15 mata. Sebelum pertandingan tie break bermula, pengadil akan membuat undian dan sebahagian yang memenangkan undian akan membuat sepak mula. Tukar petak akan berlaku bila satu regu mencapai 8 mata. Untuk apa yang akan dilakukan sebelum perlawanan bermula, apa yang dilakukan sebelum perlawanan mula? Sebelum perlawanan mula, pemain-pemain akan melakukan warm up terlebih dahulu untuk mengelakkan kecederaan. Seterusnya, pemain dan pihak lawan akan melakukan undian untuk menentukan siapa yang melakukan sepak mula dulu dan gelanggang belah mana yang mereka dapat. Kalau salah, bagi soalan sebelum ni jawapan saya lah, macam saya nak ingin tambah sedikit daripada Arif. Perlawanan ni sebelum mula, tadi tu Alif ceritakan tentang sebelum perlawanan apa yang dilakukan. Jadi semasa ingin memulakan perlawanan, pertama sekali perlawanan ini dikendalikan oleh seorang pengadil, iaitu pengadil yang berada di salah satu hujung jaring. Seorang pengadil seorang pengadil ni dia berada bertentangan dengan pengadil seorang pengadil rasmi. Pengadil akan dibantu oleh pengadil rasmi bagi memantau keadaan di luar gelanggang. Refu melakukan sepak mula dengan melakukan servis dengan tiga lawan tiga, iaitu ini seperti tiga pemain daripada setiap regu, iaitu kiri dan kanan. Pertukaran pemain adalah pertukaran sepak takraw secara bergilir-gilir sebanyak 3 mata tanpa mengira mana pihak yang mendapat mata. Untuk soalan daripada Raja, okey, perkara-perkara yang membuatkan kegagalan ni contohnya seperti pengadil memperhatikan permainan jika berlaku ulangan atau gangguan ataupun pemain cedera dan memerlukan rawatan sekiranya tidak melebihi 5 minit untuk setiap regu. Biasanya game kegagalan ni lebih kepada kecederaan ataupun ada gangguan lah semasa perlawanan. Jadi pengadil itu akan memperhatikan perlawanan. Untuk pemain-pemain yang cedera dibenarkan berehat dan menerima rawatan sehingga 5 minit.
Jika selepas 5 minit pemain tidak berupaya bermain, maka gantian pemain mestilah dibuat. Pemain seperti di peraturan itu, maka regu lawan akan dikira sebagai pemenang. Jadi kalau ada semasa game terkenal ni, kalau ada pemain yang cedera, sebab tu dia tidak berupaya untuk main, lepas tu dulu pertukaran telah dilakukan oleh pihak yang mempunyai pemain cedera, maka perlawanan tersebut akan dikira menang untuk pihak yang sebelahnya, pihak lawan. Cuma pengadil rasmi, masa game terkenal ni, pengadil rasmi sahaja yang boleh memberhentikan perlawanan apabila berlaku gangguan atau halangan. Semasa tempoh permainan diberhentikan, semua pemain tidak dibenarkan keluar dari gelanggang untuk minum ataupun mendapatkan tunjuk ajar. Ada apa-apa lagi soalan? Raja Zulkarnain, boleh saya tahu takraw ni bermula dari mana? Untuk soalan ni rasanya Arif lebih tahu tentang bermulanya takraw. Untuk takraw ni, sejarah dia bermula 600 tahun dulu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dia takraw ni digemari oleh rakyat biasa dan orang-orang bangsawan pada masa dulu. Kes saya bermula apabila Raja Muhammad, putera Sultan Mansur Shah Muhammad, tertanggal tanjaknya akibat terkena bola raga tendangan tung besar. Dari situ dia mula-mula dia main dalam satu belatan, lepas tu dia menimang antara satu sama lain lah dalam belatan tu. Lepas tu lama-kelamaan pada masa kini sepak raga telah ditukar kepada sepak takraw dan pada tahun 1965 disukansi pertandingan pertama untuk sepak takraw telah dianjurkan, yang dianjurkan kat Malaysia. Itu saja. Kami harap itu menjawab persoalan untuk saudara Raja. Kalau korang tanya apa-apa soalan, kita orang akan jawab berkenaan dengan sepak takraw. Okey je. Apa satu lagi je? Untuk menjawab soalan Raja, ada perbezaan tak sepak takraw perempuan dan lelaki? Ada perbezaan. Sebagai contoh peralatan sepak takraw. Contohnya tiang. Untuk tiang, untuk lelaki, tiang tu kena mempunyai ketinggian 1.55 meter.
dan untuk wanita 1.45 meter. Lepas tu bahagian atas jaring itu untuk lelaki 1.52 meter dan untuk wanita 1.42 meter. Dia macam lelaki ni spesifikasi peralatan untuk sepak takraw ni dia lagi tinggi lah daripada wanita. Wanita tu dia buat rendah sikit je. Tu saja. Harap menjawab soalan Raja. Lagi ada apa soalan? Saya pun nak ceritakan jugalah dalam setiap permainan ni mesti ada masa rehat . Untuk sepak takraw pula, masa rehat dia setiap regu boleh meminta sekali time out selama 1 minit oleh pengurus pasukan atau jurulatih rasmi bagi setiap set bila bola tidak di dalam permainan. Hanya 5 orang sahaja yang dibenarkan berada di garisan belakang. Permainan tenggala semetak. Pengadil boleh memberhentikan permainan jika berlaku halangan, gangguan atau pemain tercedera dan memerlukan rawatan segera. Tidak lebih dari 5 minit. Pemain yang tercedera dimenangkan time out cedera sehingga 5 minit. Jika selepas 5 minit, pemain tersebut tidak berupaya meneruskan permainan, gantikan mestilah dibuat. Jika pasukan pemain yang tercedera telah membuat gantian, pasukan lawan akan dikira sebagai pemenang. Semasa tempoh pemerintahan permainan ini, semua pemain tidak dibenarkan berlega-lega di kawasan gelanggang. Itu untuk masa rehat dia. Okey, kalau sementara menunggu para peserta memikirkan soalan, kita orang akan menjadikan satu video mengenai tentang posisi-posisi para pemain. Baik, line slow. Okey, Kalau ada peserta yang tak tahu apa fungsi-fungsi daripada apik kiri, apik kanan, tekong, dalam video ni akan menceritakan. Mari kita kenali apa itu permainan sepak takraw.
Permainan sepak takraw dimainkan oleh dua pasukan, dianggotai oleh 3 pemain utama dan 2 pemain simpanan. Perlu melakukan sentuhan bola tidak lebih daripada 3 kali. Seterusnya, perlengkapan permainan. Kita ada 5 perlengkapan permainan, iaitu jersey, kasut, seluar, stokin dan bola takraw. Posisi yang pertama adalah apik kanan, yang mana ia berada di kanan tekong, mengawal bahagian kanan dan hadapan, killer atau feeder. Seterusnya melambung bola pada tekong untuk diservis. Posisi yang kedua adalah apik kiri, yang mana ia berada di kiri tekong, mengawal bahagian kiri dan hadapan, sebagai killer atau feeder, melambung bola pada tikung untuk servis. Posisi yang ketiga ialah tekong, yang mana ia berada di tengah perhampiran bulatan, melakukan sepak mula atau servis dan mengawal bahagian tengah atau belakang. Terakhir sekali, latihan pengukuhan. Soalan yang pertama, senaraikan kelengkapan pemain sepak takraw. Ada 5. Yang kedua, nyatakan 3 posisi dalam permainan sepak takraw. Ada 3. Setakat. Itu saja sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian daripada anak-anak pelajar. Saya harap anak-anak pelajar boleh siapkan latihan yang cikgu berikan. Terima kasih. Okey, kita kalau korang ada apa-apa soalan ke, korang boleh ajukan setelah melihatkan video tersebut. Apa-apa yang korang tak faham tentang posisi pemain ataupun peralatan ke, korang boleh tanya je. Sebelum kita orang mengakhiri sesi program kita orang pada kali ini, korang boleh bertanyakan kalau tak ada apa-apa soalan. Biasanya kita orang akan buka soalan ni lagi 2 minit sebelum kita orang mengakhiri program. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, untuk berapa ketinggian palang takraw tu kebiasaannya? Salam. Ya, untuk menjawab pertanyaan ni, sebelum tu Arif, boleh tak kalau tunjuk lagi
sekali slide tentang gelanggang atau ketinggian tiang. Okey, bagi menjawab pertanyaan saudara Khalis Ifran tadi tentang ketinggian tiang. Ketinggian tiang ialah 1.55 meter untuk lelaki, manakala 1.45 meter untuk wanita. Ia diukur dari permukaan gelanggang dan ianya hendaklah teguh dan kukuh untuk Terima kasih. Okey, sekiranya tak ada apa-apa lagi soalan dari para peserta, maka dengan itu berakhirlah program kita pada kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa menghadiri program kami. Terima kasih juga kepada Coach Zul Hafiz kerana sudi meluangkan masa menghadiri program kami. Dan juga para peserta yang bertanyakan soalan, harap dengan kongsian kami pada kali ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan pendedahan mengenai sepak takraw secara konklusinya, sepak takraw ni merupakan sukan antara sukan yang tertua yang telah wujud di Malaysia sejak 600 tahun lalu sehingga sekarang. Sukan sepak takraw ni merupakan sukan yang terkenal di rantau Asia. Banyak pertandingan-pertandingan yang diadakan